الله 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 يا الله. جامع الغني المؤمن المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة العالم أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, dengar-dengar dia macam dah hafal. Dengar-dengar je lah. Macam dah hafal lah. Alhamdulillah, dah hafal. Okey, kita baca balik bab lidah. Lidah ni kita tahulah. Perkara sama ada perkataan, sama ada i'tikad, sama ada perbuatan yang boleh membawa kepada murtad. Itu nama tu riddah. Ada tak foto set Haji? Tu dah dia. Faslun. Muka surat 20. Nampak tak? Mata terkenyit-kenyit baca. Tak nampak? Kecil nampak kan? Faslun. Faslun ni pasal lah. Pasal. Ini suatu pasal. Pasal. Muka 20 ni. First page. Jumpa? Tu. Tu. Dekat tengah-tengah tu. Tu. Ini suatu pasal. Biasa kan ngaji kat pondok kan? Alah, ni biasa. Ni tak ada apa pun, Ustaz. Ustaz jangan risau kami dulu orang pondok ni. Ini suatu pasal dan wajib atas tiap-tiap Muslim ia memeliharakan Islamnya. Okey. Wajib ni wajib apa? Catat. Wajib usuli. Usul. Atau tak asal usul? Perbuatan asal usul tak? Wajib usuli. Nama dia wajib usuli. Wajib usuli ni wajib Islam dan wajib memelihara akan Islam dia. Tu nama dia wajib usuli. Wajib tahulah wajib kan. Wajib usuli. Ini satu pasal dan wajib atas tiap-tiap Muslim orang Islam. Orang yang mengucap kalimah syahadat, orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang tunaikan haji. Dia mengucap kalimah syahadat, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia tunaikan haji kalau mampu. Bila dia buat benda ni, dipanggil Muslim. Okey.
Lawat. Kalau dia beriman, amboi ulat kena belajar pada ini. Kalau dia beriman pada Allah dengan betul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada Allah Qadar, dia dipanggil mukmin. Itu beza Muslim dengan mukmin. Buatlah nota, buatlah buku lain, tuntinglah macam mana pun. Janji nota tu kita ada. Orang Muslim mesti orang mukmin. Orang Muslim, orang mukmin mesti orang Islam. Tapi orang Islam tak seperti orang mukmin. Itu dalam kitab sebut begitulah. Ada orang Islam dia bukan orang mukmin, tapi kalau dia mukmin dia mesti Islam. Macam kita kata apa ni, selalu contoh apa? Rasul mesti Nabi. Nabi tak semesti Rasul. Cengal mesti kayu. Kayu tak semesti cengal. Kedai tanah merah jual emas. Kedai emas tak semesti tanah merah. Amboi, macam biasa jumpa tanah merah senyum belakang emas. Baru pergi dari Ustaz. Ramai orang kata dahsyat PKP tak ada duit, minta bantuan. Ramai orang kedai emas. Saya tak pergi lah, saya lalu tengok je. Kereta parking berlapis kat luar. Wah, dahsyat orang Malaysia ni kaya. Hendaklah dia memeliharakan Islamnya. Islam macam mana? Yang melengkapi akan iman. Maknanya Islam lain, iman lain. Kan? Saya dah ajar kan? What's the difference between Islam and iman? Dah ajar kan? Ini dah setahun tak jumpa ni. Dah ajar belum? Dah? Ajar mana dah ajar dah? Ada? Kalau dah ajar tak cakap lah. Tak, dah beritahu belum perbezaan antara iman dan Islam? Ulang balik. Ulang dia. Jadi. Kalau ada slide saya bertunjuk. Tak apa, saya baca lah. Dia kata Islam ini mesti melengkapi iman. Kalau Islam saja tidak melengkapi iman, maknanya Islam tak sah. Iman saja tidak melengkapi Islam, iman juga tak sah. Jadi peranan dia saling melengkapi. Macam kita kata, syarat sah solat. Ada berapa? Ada berapa? Dah datang kitab. Ada berapa syarat solat? 17. Mak ai banyak ni. Syarat sah solat ada berapa? Ada 8. Tahu? Nombor 1 Islam. Kalau tak Islam tak sah. Tapi kalau pada kitab yang besar, Islam yang melengkapi iman. Dulu kami mengaji, guru kata Islam yang melengkapi iman. Sama juga macam ni disebut Islam yang melengkapi iman. Kalau di Islam saja tapi dia tak percaya pada Allah, solat tak sah. Di Islam saja dia tak percaya pada malaikat, solat tak sah. Di Islam saja dia ragu dengan Quran, solat tak sah. Kenapa? Tidak melengkapi iman. Jadi Islam pada syarat sah ialah Islam yang melengkapi iman. Syarat sah puasa, Islam yang melengkapi iman. Syarat sah haji, Islam yang melengkapi iman. Hari ini kita belajar satu perkara baru. Yang melengkapi iman. Nampak beza ni? Apa beza Islam dengan iman? Okey. Yang pertama. Dulu kalau belajar kan tengok kanan. Oh, ada kuih ya? Dulu. Tengah belajar nanti ada orang datang kat belakang.
hantar roti jala. Lepas tu baru roti jala, terganggu konsentrasi. Saya makan tak apa, yang susah, saya makan tak apa. Islam amalan zahir nombor 1 perbezaan dia. Islam amalan zahir menuju Allah. 1. Iman amalan batin menuju Allah. Ini perbezaan yang pertama. Islam amalan zahir menuju Allah, iman amalan batin menuju Allah. Itu dia punya perbezaan yang pertama. Orang online dah belajar dah masa ni. Dah belajar kan? Orang lain dah belajar kan? Bukan dah belajar, dah hafal rasanya lah. Tak tahu dah belajar, tak tahu. Haji Zul, dah belajar kan? Boleh cakap takut. Kita dah belajar pun takut. Dah belajar kan? Okey. Nombor 2. Tak apa, catat. 2 boleh. Nombor 2. Belajar dan muntah. Tak apa. Islam memiliki 5 rukun. Iman memiliki 5 rukun. Rukun di mana apa? Terhenti dia tanpanya. Itulah makna dia. Iman 6 rukun, Islam 5 rukun. Rukun apa? Rukun ni juzuk. Juzuk pada sesuatu. Itu namanya rukun. Islam ada 5 rukun. Atau kita kata ada 5, orang putih kata 5 pillars. Pillars ni tiang. Kalau roboh salah satu ni, robohlah iman ni. Kalau roboh satu rukun Islam, robohlah Islam. Perbezaan kedua, dia ada 5 rukun pada Islam dan 6 rukun pada iman. Nombor 3. Amalan Islam, amalan dalam rukun Islam adalah muqayyad. Muqayyad ni maksud apa? Berkait. Contoh, solat berkait dengan masa. Bukan 24 jam sembahyang, tak. Ada masa. Lagi contoh apa? Zakat berkait dengan apa? Zakat berkait dengan apa? Nisab. Lagi satu? Haul. Haul ni masuk setahun. Ada zakat, ada nisab, tak ada haul. Contoh apa? Zakat yang ada nisab, tak ada haul. Saya tunggu setahun nak keluar zakat. Contoh zakat apa tu? Tamar, anggur, padi, tanaman. Ada zakat, ada nisab, ada haul. Seperti zakat apa? Ternakan 40 ekor kambing tahun sekal, baru kena zakat. Adalah zakat lembu, zakat kambing, zakat unta. Dia ada haul dan dia ada nisab. Kamu juga zakat emas perak. Ada haul dan nisab. Haul dan nisab itulah nama dia muqayyad. Okey. Haji. Haji pun berkait dengan sesuatu juga. Bukan 24 jam kena buat haji. Haji ni berkait dengan apa? Masa. Musim haji. 1 Syawal tu sampailah habis musim haji. Kalau tak boleh musim haji, tak boleh buat haji. Baru awal nak pergi haji, tak boleh. Kenapa? Dia ada kait dengan masa dan bulan tertentu lah. Solat ada kait, puasa ada kait, zakat ada kait, haji ada kait. Jadi amalan dalam rukun Islam ni, dia berkait, nama dia muqayyad. Okey. Amalan dalam iman dia tak ada berkait. Tak boleh pagi percaya pada Allah, tengah hari tak percaya, tak boleh. Dia kena berkait. Dia tak ada berkait. Maknanya, dia kenalah beriman 24 jam. Itu nama dia. Amalan iman ini adalah mutlak.
Amalan iman ini adalah mutlak. Kamu juga. Saya ingat syarat. Syarat dia kena faham syahadah tu. Dia kena sebut dengan lidah. Dia kena faham. Itu syarat dia dekat kait dia. Tapi bab keyakinan dia dekat iman. Dia mesti yakin 24 jam. Jadi bila 24 jam tak ada kait. Bila tak ada kait nama dia mutlak. Boleh faham iman dengan Islam. Kalau tak belajar tak faham. Kita kata iman sama, Islam sama. Tak sama. Islam tak sama, iman tak sama. Okey. Nombor 4. Apa beza ni? Tempat nilai Islam adalah pada perbuatan dan perkataan. Tempat nilai Islam, perbuatan dan perkataan. Kalau zakat, dia ada perkataan, dia ada perbuatan. Perbuatan apa? Bayarlah. Bayar zakat. Perbuatan zakat, bayar zakat. Lepas tu ada niat. Niat tu perbuatan apa? Perbuatan hati. Sunat lafaz. Solat pun ada perkataan, pun ada juga perbuatan. Yang kita dah biasa dengar ni. Solat itu beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tempat nilai iman adalah dalam hati. Itu beza dia. Tempat nilai, nak tahu sah tak sah, dalam hati. Nak tahu sah tak sah, dalam hati. Dia tak ada tengok rukuk dia macam mana, sujud dia macam mana, baca dia macam mana, tak ada. Nilai dia kat mana? Nilai dalam hati. Nombor 5. Orang Islam tak semestinya beriman. Tapi orang yang beriman, mesti orang Islam. Macam kita kata tadi lah. Nabi, Rasul, mesti Nabi. Tapi Nabi tak semesti Rasul. Ada Nabi, Nabi saja. Ada Nabi, jadi Rasul juga. Macam dulu kalau arwah Ustaz Hashim Kadang. Dia masa mengaji dengan dia dulu. Jadi kalau kita tengok gambar ulama-ulama Pantai Barat, muka dia ada. Jadi dulu Pondok Jeneram. Dia banyak ngajar kat Pondok Jeneram. Dia kata polis, inspektor adalah polis. Tapi polis tak semesti inspektor. Ada lagi satu contoh kami itulah. Polis mungkin korporal, mungkin sarjan. Inspektor adalah polis. Tapi polis tak semesti inspektor. Jadi Rasul mesti di kalangan Nabi. Tapi Nabi itu bukan semestinya dia jadi Rasul. Jadi Nabi ni apa? Lelaki yang diberi wahyu. Itu Nabi. Kalau dapat wahyu, tapi bukan lelaki, dia bukan Nabi. Contoh apa? Siapa contohnya dapat wahyu? Bukan lelaki. Contoh contoh. Maryam. Jadi Maryam malaikat datang pada dia, Jibril datang pada dia. Engkau akan mengandung seorang anak bakal Nabi. Tak kahwin. Tapi mengandung anak bakal Nabi. Tapi tak boleh kata Siti Maryam Nabi. Dia nama dia Maryam. Siti ni panggilan hormat. Tahu? Macam puan lah, puan. Kalau bos kita ni nama dia Halimah, takkan nak panggil Limah. Limah, kau panggil aku. Nak kata ajar dengan Mak Limah, bolehlah. Panggil puan. Itu Siti Maryam, Siti Aisyah. Nama mereka Aisyah, bukan Siti Aisyah. Nama mereka Fatimah, bukan Siti Fatimah. Tapi hormatnya kita pada keluarga Rasulullah inilah dipanggil, ulama ajar panggil Siti. Panggilan hormat orang Arab pada perempuan ni Siti. Lepas tu anak kita kata Siti Fatimah. Mengambil keberkatan pada penghormatan mereka ni. Okey. Sekarang jarang nak jumpa anak nama Fatimah. Jarang Saya cucu saya yang terakhir, yang nombor 10, Ahmad Yusof.
Saya kata memang jarang orang bagi nama anak Yusof. Yusof, yang ada Tok Usof, Pak Usof, tu ada. Jadi boleh nama kita tahulah. Jarang orang nama Abu Bakar. Ji, tak ada Haji Abu Bakar, tak ada. Abu Bakar ni confirm 60 ke atas ni lah. Haji Bakar. Haji Bakar tu kata. Nama Haji Bakar, Hamidin, jarang lah. Hamdan pun tak dengar je. Orang pun tak dapat baby. Sekarang kita nak. Irfan tahun dia. Kita pun tak jangan lupa. Stop. Ini Ustaz ni. Tak ada suara Ustaz. Tak ada gambar, tak ada suara. Stop. Langsung hilang. Suara tu tak ada. Hilang terus. Disconnect Dia dulu. suara tak on. Lain tak okey tu. Sabar je lah. dekat sini pun lain tak okey. Dekat PJ. Dekat PJ pun lain tak berapa okey. Ustaz dah left ke? Sabar. Sabar. Bahaya kawan-kawan. Maaf, rancangan tergendala. Zikir dulu. Selamat. Sabar dan reda. Abang ganti. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Iklan Najib ke apa? Sikit. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berikut adalah resepi untuk masak ikan patin. Dekat FB okey. Malam-malam nak ikan patin apa Bat? Ustaz Bat. Orang nak tidur orang ni. Ustaz Bat dah tumpah. Sabar, jangan marah dah. Start record. Nak report kat Ustaz. Tangan. Batas kira ikan patin. Dah. Ustaz dah datang. Korang siap berbual Okey. Ikan patin Ustaz. Ustaz Bat masak ikan patin. Mas berbual sampai makin. Boleh, sekejaplah. Okey. Nombor berapa sekarang? 7. 6 Ustaz. Tujuh. Menang. 6 kali. Tadi 6 dah baca. Internet hilang. Hilang. 6 kali ni. Orang lain tadi 6. Itu ada kat lepas saya kan? Okey. Nombor 7. Tanda Islam pada zahir. Tanda iman pada batin. Dulu guru bagi contoh apa? Guru bagi contoh apa? Kalau dia ni, kita nampak dia nampak dia semayang, kita tahu dia bayar zakat. Walaupun dalam hati dia tak percaya Nabi, tak percaya Rasul dan kita tak tahu atau kita tahu sekalipun, bila dia mati, dia ada tanda Islam, kita kena urus macam orang Islam. Walaupun kita dah dengar dia ni tak percaya Nabi. Sebenarnya dia mati kufur lah. Tapi bila dia ada tanda Islam, mesti urus macam orang Islam. Apa? Tanda Islam ni pada rukun tu. Rukun-rukun yang dibuat tu. Bukan makna kalau dia tak semayang, dia kafir. Tapi kalau dia menafikan semayang ini wajib, dia kafir.
Kalau tak semayang sebab dia malas ke, dia apa ke, dia berdosa besar. Dia nafikan puasa, dia kafir. Itu kita dah masuk lidah tu. Okey, nombor apa? Nombor 8. Amalan Islam menambah iman. Amalan Islam menambah iman. Semakin kuat iman, semakin baik amalan Islam. Dia macam timbal balik. Semakin kuat iman, semakin baik amalan Islam. Dia timbal balik. Timbal balik tak? Kuat iman, kuat Islam. Banyak buat Islam, banyak sedekah, banyak zakat, banyak sembahyang, banyak sunat, banyak gini, banyak puasa sunat, dia akan menguatkan iman. Kita yakin lagi dengan Allah, yakin lagi dengan malaikat, yakin betul-betul dengan Allah, dia akan menambahkan amalan Islam pula. Bahkan kita akan kerap sembahyang sunat, dia saling menguatkan. Nombor apa tadi? Nombor 8. Nombor 9. Nombor 9. Betul, nombor 9. Amalan lahir adanya sunat, contoh zikir. Nombor 9. Amalan lahir adanya sunat, contohnya zikir. Tapi yakin pada bacaan zikir adalah wajib. Amalan ni sunat. Kata subhanallah sunat. Kata alhamdulillah sunat. Kata Allahu Akbar sunat. Tapi yakin perkataan itu, Allahu Akbar itu, yakin tu bukan wajib. Maknanya nak beritahu apa? Amalan Islam ni adanya sunat. Baca Quran, amalan lahir. Kenapa amalan lahir? Ada suara, boleh keluar suara, ada perbuatan suara. Lahir. Tapi meyakini kepada Quran boleh wajib. Faham ini? Apa maksudnya ni? Amalan iman, sama lagi nombor 9. Dia tak ada sunat. Dia tiada sunat. Tetapi tiada sah jika ada syak, jika ada zan, jika ada waham. Tahu kan? Syak dan waham tahu kan? Amalan iman tiada yang sunat. Tetapi tidak sah jika ada syak, ada zan, ada waham. Tahu tak syak dan waham ni dah tahu kan? Tahu kan? Dah tahu tak terang juga. Nanti semua nak kena ulang nanti. Tambah nak habis belajar. Mana tak tahu dia tak tahu. Tak apa kita ulang. Nombor 10. Saya ni Ustaz terang. Saya ambil pertanyaan dia betul. Saya baru tahu dia ni. Ini nota saya ni. Dia boleh guru mulut. Dia tak cakap nombor 1. Dia cakap. Dia baca kan. Ni mana kan semua. Terabur lah kita. Lepas tu dengar balik rakaman dia. Dengar balik rakaman dia. Susun nota. Susun nota. Nombor 10. Amalan Islam ada syiar. Apa syiar? Syiar. Syiar ni nampak Cahaya. Dari syiar. Syiar ni nampak. Orang bukan Islam nampak. Nampak apa? Oh, ni ada guru Islam. Contoh dia berapa? Bila ada azan. Lambang. Mana orang tahu? Oh, syiar. Betul ke syiar ni kata syiar Islam. Kita keluar rumah pakai kopiah. Syiar Islam. Kita pakai pakaian sunnah. Syiar Islam. Kalau orang luar datang, nampak masjid, itu syiar Islam. Dia tahu kawasan ni ada penduduk Islam. Walaupun ramai tak ramai lah. Saya dulu masa kerja kan, saya pernah pergi satu tempat kat Beaufort.
Tempat tu nama dia Gadung. Taklah jauh sangat tu dari bandar. Tapi surau dia kecil. Ada sembahyang Jumaat. Saya nampak kutipan Jumaat dia yang ditulis RM18, 20 sen. Saya ingatlah tu. RM26, 30 sen gitulah. Kutipan Jumaat dia. Kutipan Jumaat tau. 40-50 orang tu RM18. Ini kalau RM18 orang sini start apa ya macam mana. Sekarang RM18 keluar. Apa? 18 tak bagi surau 180. Betul lagi tu. Dia poket penuh tu. Tak ada orang salam apa dia. Saya tengok sedih betul lah. RM18, 20 sen. Rupanya mereka ni tak tahu. Orang tak ramai. Orang Islam tak ramai satu hal lah. Saya tak tahu mereka kerja apa lah. Mereka kerja gitu lah kot. Kerja di Lampung apa kan. Gadung. Tempat dia Gadung. Sini berapa kita Jumaat? RM2,000 je. Lebih RM2,000 RM4,000. Haji Hamdan ni RM1,000 lah dulu. Tak ada hal je. Dr. Johari pakai ni kad sohok. RM4,000 ada RM1,000 RM4,000 je. Baguslah. Rumah saya RM10,000. RM10,000 ke entah dah lama tak nampak. Kat PKP kan. Dulu dia orang tulis tau kat bot. Sekarang PKP ni mungkin tak dapat lah bot. Tak dapat. Sekian RM1 tau tak ada duit. Jadi orang tak datang semayang kan. Kalau 6 orang yang datang, kalau RM10 pun RM60. Bulan 240. Nak bayar bil tak boleh. Kalau tak ada duit simpan ada orang RM6. RM2. Boy tu RM2. PKP cuma RM2. Itu okey lagi. 2 kali 5 RM1. Orang yang bosan. Betul lah. Saya kesian dengar orang betul minta duit lah. Tak apalah. Doa lah jangan tutup lagi masjid lah. Sini berapa ratus ni? 160 Jumaat. 2,000 lah. Okey lah. Tu orang RM4 pun dah RM1,000 kan. Syiar tu nama syiar tu. Tanda Islam pada nombor apa? 10. Amalan Islam ada syiar. Contoh syiar apa? Azan. Contoh syiar apa? Solat jemaah. Itu nama syiar. Kalau semua orang lelaki semayang kat rumah bersama isteri masing-masing, anak masing-masing, tak ada satu tempat yang dia berkumpul untuk semayang jemaah, maka satu kampung berdosa kerana tidak menunaikan fardu kifayah. Dia kata saya menjalan juga kat rumah. Tak kira. Mesti di surau. Setiap waktu ada orang semayang kat surau, orang kampung lelaki semua tak berdosa. Fardu kifayah. Dia kata kat rumah tak kira. Dia syarat dia mesti melaksanakan syiar. Kalau taman perumahan ada orang Islam dan tempat tu tak ada orang azan, pemerintah boleh tangkap ketua kampung kerana tidak melaksanakan syiar. Itu dalam hukum agama. Ketua kampung boleh ditangkap. Atas larangan apa? Kesalahan apa? Tidak melaksanakan azan, solat Jumaat dan syiar. Lepas tu jangan duduk dengan kawasan bukan Islam. Surau tak ada. Duduk begini lah. Okey. Anjing ni lama dah tak bunyi Dulu kita belajar kan anjing. Dah pindah? Ada. Dan azan dia bunyi. Yalah dia dengar suara kuat kot. Dulu kita mengajar boleh bunyi. Besar anjing kan? Tak tahu dia jawab azan ke apa tu. Itu kalau dia gigit tu, patut bital tu. Amalan iman dari hati. Tadi amalan Islam lahirkan syiar. Amalan iman dari hati. Amalan iman daripada hati. Dan melahirkan syiar. Amalan Islam adalah syiar. Amalan iman melahirkan syiar. Kenapa? Lagi kuat dia punya iman, lagi kuat dia punya jemaah. Dulu kan masa saya bujang, saya dengan adik saya ni, adik saya bawah saya perempuan, bawah saya ni lelaki, hanya lelaki lah.
Adik saya kira orang kata nombor 6 lah. Nombor 7 lah. Saya nombor 5. Ada adik perempuan nombor 6, ada seorang lagi nombor 7. Lepas tu nombor 8, nombor 9 ni kembar. Tapi meninggal lah, orang meninggal. Jadi yang nombor 7 ni, dulu dia sekolah. Saya dengan dia 7 tahun. Jadi bila saya habis belajar ITM ni, bapa saya kata, engkau pergi azan lah. Tak ada apa nak buat, tak kerja. Saya nak azan, dia pun sibuk nak azan. Kadang kita berebut tau. Buka pintu bilik bapa saya bermusi, bagi kunci. Dia berebut nak azan dulu kan. Lepas tu, mic dah on ni. Akulah. Dengar, orang pun dengar. Lepas tu mak dia kata, engkau nak berebut, engkau tutup mic. Mikrofon kau tutup. Orang pun dengar, akulah. Dia kata. Dia cerita dulu lah. Nak berbuat azan. Saya ada kedai azan kan. Ada abang tu datang. Saya dulu umur berapa? 20 lebih kan. Adik saya 9 tahun. Siapa azan tadi? Wah, macam Imam Bonjol je ke? Tahu Imam Bonjol tak? Tahu Imam Bonjol siapa? Aceh lah, tak Aceh. Tak betul Aceh. Tak, Padang, Minang. Imam Bonjol. Cuba tengok internet. Wah, suara macam Imam Bonjol lah. Saya kata mana pula dia dengar suara Imam Bonjol. Bonjol dia yang menentang bandar ni. Adik saya kadang macam boring ni. Dia perli kan. Saya kata dia apa tak tahu lah. Kali saya pernah azan, saya keluar dari bilik tu. Ada seorang orang bukan Islam pakai baju pendek. Dia kata, Haji, saya mau masuk Islam lah. Saya panik tau. Saya dengar ini lagu, saya mau nangis saya. Dia kata lagu, saya tak tahu azan. Saya cakap betul, ni cerita betul. Saya kata, sekejap tunggu, nanti imam datang. Saya tak tahu apa nak buat. Adik saya pun tak tahu apa nak buat. Betul orang nak datang, saya tunggu sekejap, nanti imam datang. Cerita dengan imam lah, macam nak buat ni. Dia kata, nanti datang dah. Saya nak jadi imam datang, kan. Bila datang, jadi sekejap dia tunggu, tak nak. Dia kata saya macam mau nangis lah, saya ingat lagi muka dia. Dia pakai baju pendek. Oi, macam-macam lah. Itu syiar kan. Jangan risau suara tak sedap. Bukan suara sedap. Tapi sebutan tu kena baca lah, betul-betul kan. Kalau kita azan salah, Hayyalal falah, kita ada gitu. Hayyalal falah. Falah menuju kejayaan. Falah, marilah berladang. Orang Arab kalau dengar, mana kebun dia berladang? Hayyalal falah. Ada orang itu ya. Itu bukan syiar, itu salah. Kalau orang azan salah, kita sebagai jemaah, sebenarnya kita sah, tapi kita tak dapat pahala azan. Orang datang sebagai jemaah ni, dia dapat pahala azan. Dia dapat pahala qomat. Tapi azan qomat kena betul. Kadang orang silap kan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa salah? Wah. Wah. Ada wah. Siapa dulu ada cerita dengan saya? Kat sini lah. Siapa yang tuan tu? Apa nama dia? Ratuah. Nama tak nampak eh? Dah pilih banting. Dia bukan pergi UTM ke? Oh, buat ruangan dalam banting. Dia kata saya, dulu dia jadi tamat dia kata. Dia masalah tu lah tu. Dia kata wah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kali ada orang Arab lepas maya orang pegang belakang dia. La. Iqamah la wa. Dia kata apa yang lawa ni? Orang Arab cakap dengan Melayu betul tak? Dia cuba nak cakap juga. Mungkin dia tak pandai cakap Inggeris lah. Dia cakap Arab la. Iqamah la. Wa. Kawan ni kan dia cakap apa lah wa? Dia orang Arab ni. Oh sini lah orang ni. Ada seorang Arab tu yang baca Quran khatam sekali-kali bulan puasa tu. Dia tak ada ni lah. Dia
Profesor PhD profesor. Nak ambil PhD Tesla tu. Siapa boleh? 2,5 tahun. Dia pakai serban merah kan. Ingat tak dulu saya Islam kan apa tu? Indonesia tu. Apa Wati nama dia? Apa dah nama dia? Dia kahwin dengan orang sini kan. Nampak masa saya ajar dia mengucap kan. Perempuan tu mengucap je. Orang Arab, Allahu Akbar. Saya buat wajat. Ingat tak? Ingat? Orang Melayu dia senyum ni. Orang Arab, Allahu Akbar. Hidayah Allah. Hidayah. Hidayah. Allahu Akbar. Oi, masa tu kita punya bulu roma pun naik. Dia orang gitu Kita tengok orang masuk Islam pun dia tak ada apa-apa lah. Kita ni lebih pada air mata. Anak kahwin nangis, anak masuk PLKN nangis, anak bertunang nangis, anak dapat anak nangis, anak nikah mak dia. Tengok orang masuk Islam nangis. Nyur berlambai nangis, nak balik kampung nangis. Haji tak balik Kedah ni, nak pergi Kedah ni, orang nonton negeri. Orang Arab tu bagi kita ajar kan. Asyhadu Allah, bila dia mengucap je, saya kata okey, lagi sekali. Saya tak sempat dia kata sekali, Allahu Akbar. Wah. Masa tu yang doktor tu sebelah saya. Dia yang buat tester tu. Yang dulu kawan dia tunjukkan saya. Dia kata khatam Quran 30 times in Ramadan. Dia tunjuk ni. Tapi orang tu tengah jalan tunjuk. Maka saya tahu dia kata Quran tu. Sekali-kali. Saya tak tahu berapa jam dia baca lah. Tapi saya pernah dengar dia baca tau. Laju tu dia. Orang Arab lah, betul tak? Orang Arab tu nama orang Arab. Dia Mesir ke apa? Dia bukan Mesir kan? Dia Yaman. Yaman. Dia orang Yaman. Dia cakap English pun bagus tau. English Dia lecturer. Dia ada PhD dan PhD kan? PhD kan? Dia buat PhD kat sini kan? Bulan ni ada? Bulan ni dia sampai di Turki? Dia bikin promoter UPI. Oh, ya ke? UPI? Baguslah. Ada kan dulu orang Arab, orang Afrika berbual dengan saya. Cakap apa tu, orang putih lah. Lepas tu dia kenalkan nama dia. Lepas tu saya ambil gambar lah. Buat kenangan. Oh no, please no photo. Saya tak tahu lah dia orang ni tak ada pasport ke apa tak tahu lah. Please no photo. Tak bagi tau. Ada orang Arab tu. Saya tak nak ambil gambar. Tak apalah, nak ambil dulu lah. Apa dia takut tu. Okey, Syiar nombor 11. Yang beramal zahir masih diancam neraka. Contoh orang solat yang lalai. Ini kita lihat apa ni? Islam amalan lahir, iman amalan batin. Tu differentiate membezakan Islam dan iman. Amalan lahir ni sembahyang, contoh kan hukum Islam ni kan sembahyang waktu. Jadi ulama kata, guru-guru kata apa? Yang beramal zahir masih diancam neraka. Contoh solat yang lalai. Itu dia contoh. Contoh solat yang lalai. Lagi hajinya riak. Itu contoh. Hajinya riak. Amalan iman berasal ke akidah yang betul. Sambung Nombor 11 juga. Amalan iman yang berasal ke akidah yang betul menjamin keselamatan. Nombor 12 yang terakhir. Nombor 12. Lawan Islam adalah kafir atau murtad. Lawan iman adalah kufur atau syirik. Dia ada opposite. Lawan Islam adalah kafir atau murtad, lawan iman adalah kufur atau syirik. Inilah 12 perbezaan antara iman dan Islam. Okey, dia begini.
Ini satu pasal, baca kitab balik. Dan wajib, kita kata wajib apa? Wajib usuli. Wajib usul. Usul ni benda paling asas. Itu wajib usuli. Atas tiap-tiap Muslim. Muslim siapa? Orang yang beriman. Ia memeliharakan Islamnya. Agama dia. Islam yang macam mana? Yang melengkapi akan imannya. Melengkapi akan imannya. Dan baikkan peliharanya. Baikkan pelihara maksud apa? Jaga-jagalah. Jaga baik-baik. Kalau kita keluar rumah, bini kata, bang jalan baik-baik. Anak kita pergi kerja, kita kata jalan baik-baik. Naik motor. Naik kereta, jalan baik-baik. Baik-baik. Itu kata baik. Pelihara baik-baik. Dan baikkan peliharanya. Nya tu apa? Agama tu lah. Iman tu lah. Islam tu lah. Nabi kata. Itu nya. Daripada barang yang membinasakan dia. Satu membinasakan dia. Dan daripada yang membatalkannya. Membatalkan dia. Tak sah. Islam dia tak sah. Dan yang memutuskan dia. Maknanya dia pegang pada agama tu boleh putus. Boleh terlepas. Iaitu murtad. Itu perkataan tu. Maknanya Islam ni kalau binasa, kalau terlepas, akidah tu kalau terlepas, dia nama dia murtad. Murtad ni yang banyak orang sebut-sebut ni. Yang banyak berlaku ni. Murtad. Dengan makna ridah. Riddah. Sabdu. Riddah. Apa makna ridah? Okey. Tulislah kat nota lain. Ridah ni maksud apa? Iktikad atau perkataan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang itu jadi murtad. Itu nama dia riddah. Jadi dia terbagi tiga lah. Iktikad, perkataan atau perbuatan. Iktikad ni hati. Yang menyebabkan orang itu boleh keluar dari agama dia, binasa agama dia, binasa iman dia, nama dia riddah. Lu kalau nanti jumpa dengan kitab lain, ustaz sini ajar riddah. Ini tauhid pakai kitab apa belajar? Haji, belajar tauhid tak sini? Kat dalam? Belum carilah siapa ajar maghrib. Ajar tauhid. Tu buka kitab. Pelan-pelan tak apa. Sikit. Kerana murtad itu orang yang bersifat dengan riddah. Murtad ni apa? Murtad ni orang yang ada sifat riddah. Sifat riddah apa? Sifat itu sama ada perbuatan, perkataan atau iktikad. Dia buat benda-benda yang boleh menyebabkan dia terlepas pada agama Islam. Sifat tu nama riddah. Nama dia murtad. Sifat itu ialah riddah. Sifat dia riddah. Dia buat perkara yang dikatakan riddah. Dan hasil berbuat riddah itu nama dia murtad. Okey. Dan makna riddah pada lughah. Lughah apa? Bahasa lughatul Arabiah. Bahasa Arab. Makna riddah pada lughah
iaitu kembali daripada sesuatu kepada lainnya. Okey. Dengan makna menghundur. Menghundur. Atau mengundur apa? Mengundur. Undur. Reverse. Go stand, go ahead, go stand. Tu undur. Daripada sesuatu kepada lainnya. Lidah ni kalau dari bahasa ni maknanya dia diundur. Dia ada ke tempat tu, diundur. Dia ada ke tempat ni, dia pergi tempat lain. Itu nama lidah dari bahasa. Dan dia kata pada syarak. Syarak ni apa? Makna syarak apa? Hukum agama, undang-undang agama. Itu makna syarak. Pada syarak. Makna pada hukum agama, makna pada undang-undang agama, lidah ni masuk apa? Iaitu memutus orang yang sah talaknya akan berkekalan Islamnya. Dia patutnya Islam, dia kekal Islam. Tapi dia putuskan macam orang bercerai lah. Maknanya dia buat tu sah lah putus tu. Talak tu putus lah. Talak tu berpisah lah. Maknanya terlepas lah daripada agama. Dia bukan orang Islam dah. Itu nama talak tu, terlepas dia dari agama. Okey. Maka keluar, apa maksud maka keluar? Keluar bidai. Maka keluar, maka apa? Tak sah lah lidah. Itu maksud dia. Tak sah lah lidah, tak jadi lidah, tak jadi murtad. Maka keluar, maknanya maka tak jadi murtad, tak jadi lidah. Kanak-kanak. Itu dia kata, ni ada ke Tuhan ni? Dia ragu lah, dia ragu lah. Bukan dia ragu, dia tak tahu. Adakah dia kata, ni ada Tuhan ni? Tuhan ada ni? Tak nampak? Waktu tu kalau orang dewasa dia itu, dia ragu Tuhan ni ada tak ada, dia murtad. Tapi kanak-kanak, baik murtad. Atau dia tanya, ni Tuhan ni kat langit ni? Okey, ni jawab apa? Tanya atuk. Atuk duduk depan, belajar. Dia duduk belakang. Atuk lagi dengar jelas. Tok, Tuhan kat langit ke Tok? Tanya tak apa Ini sebenarnya Atuk. Sudah. Atuk je yang kuliah. Atuk dengan kuliah, ni kat rumah je. Nenek Datuk kata kepada nenek, nenek datang surau dengar online dengan kita. Kota rotan terbang ni. Macam orang ambil jalan. Tanya dia balik. Kenapa tanya? Tu nenek buat macam ni. Nenek baca. Nenek minta dengan apa? Minta dengan Allah. Kenapa nenek buat macam ni? Ada pada langit. Allah kat langit ke nenek? Tengok. Dia apa? Atau dia tak akan bertanya. Tak bertanya itu. Kalau tanya dia kat apa? Jawab macam mana guru-guru jawab lah. Kalau Tuhan dekat langit, kenapa nenek tak ada tangan kat langit? Kalau dia kata itu, nenek minta dengan orang berdiri. Nenek buat sini, sebab orang tu berdiri. Dia kata, kan nenek minta sini, tak ada orang depan. Nenek kata nenek minta dengan Allah. Nenek tak ada tangan kat langit. Ini Tuhan kat langit ke? Okey, nenek jawab apa? Bukan. Tuhan tak tempat. Habis, nenek minta. Dia kata macam semayang. Contoh kat semayang. Kita sujud semua, kita ada Kaabah, ada kiblat. Nampak tak ada TV? Dia kata. Nampak.
Bukan Tuhan dekat kiblat, dekat Kaabah, bukan. Tapi sembahyang ada arah Kaabah. Jadi bila sembahyang ada kiblat dia Kaabah, bila doa kiblat dia adalah langit. Itu Allah kat langit? Tak, Allah bukan kat langit. Terang je dalam itu. Nanti besar dia faham lah. Tapi kita kata, Tuhan kat langit. Kita pun tak faham. Itu yang guru-guru terangkan, itulah. Terang itulah. Tuhan kat langit. Habis tu kat mana? Tuhan tak ada tempat. Dekat atas ke kat bawah? Tak tempat. Yang ada tempat ni manusia. Bagi contohlah. Sekarang ni katalah kita nama Irfan. Sekarang ni Irfan atas kursi. Sekejap lagi Irfan dekat bawah. Jadi Irfan berjalan. Jadi Irfan ni duduk. Jadi Irfan makan. Jadi Irfan pergi sana, pergi sini. Itu manusia, itu makhluk. Dia manusia, dia makhluk. Tapi Allah ni dia tak serupa macam makhluk. Dia macam mana ni? Allah dia tahu macam mana. Tapi kita ni kena belajar, kita bandingkan dengan makhluk. Allah bukan macam makhluk. Bukan, tak sama. Dia maknanya dia bukan duduk, dia bukan berdiri, dia bukan atas meja, dia bukan bawah meja, dia bukan atas langit, dia bukan bawah langit. Itulah. Itu kata, boleh minta tauliah nenek aku ni aja tauhid. Boleh. Dia kata nenek aku faham tauhid ni. Betul tak? Budak-budak dia boleh faham secara kasar. Kalau dia kata tak adalah, Tuhan tak adalah, dia tak murtad. Kenapa? Keluar daripada lidah adalah kanak-kanak. Kanak-kanak berbalik. Satu. Dan yang gila. Tengok dia kitab. Dan yang gila. Maknanya tak kira lidah ni orang gila. Dua gila. Satu kanak-kanak. Kita tampal poster Maulidul Rasul. Kalau ada orang gila lalu kan. Dia tanya kita, bang, ni siapa ni bang? Inilah Rasulullah Muhammad. Aku tak percaya lah kita. Dia murtad tak? Dia tak murtad. Kenapa? Dia gila. Dia gila. Maknanya keluar daripada lidah itu kanak-kanak dan gila. Dua. Dan yang tergagah akan diam. Apa yang tergagah? Dipaksa. Orang letak pistol, orang tak pisau kat leher, orang tak pistol, paksa. Kau cakap Tuhan tak ada, dia kata gitu. Kalau orang itu dipaksa sampai perikat nyawa, dia terancam sampai perikat diseksa teruk, dia kata Tuhan tak ada, dia tak murtad. Kalau dia kata tak, aku sanggup mati, dia syahid. Kenapa? Tergagah ini kalau dalam sifat 20, dia lawan kepada sifat tergagah ni sifat lawan kepada sifat 20. Apa nama sifat tu? Iradah. Iradah apa? Berkehendak. Lawan berkehendak tergagah. Saya tahu dulu kenapa tau. Saya tanya. Dekat kelausan Babadin. Saya kata, tidak berkendak. Tak, dia kata, ada buatan lain. Saya buka buku. Lepas tu belajar. Saya ada buku tauhid dalam beg. Lepas tu belajar Hidayatul Salihin. Tapi saya tak belajar dengan dia lah. Kerana dia lama tak datang lah. Dengar orang rumah sakit. Lepas tu dia pun tak datang sebab COVID lah. Saya buka kitab, iradah lawannya tergagah. Jadi jika dia murtad dengan kehendak dia, maka murtad. Tapi bila bukan kehendak dia, maknanya tergagah. Itu perkara tergagah tu. Dan kita banyak jumpa pada tergagah ni. Kita kata terpaksa. Itu tergagah. Jadi 3 perkara yang akan menyebabkan murtad. Sama ada dia kanak-kanak atau dia gila, dia tak berakal atau dia tergagah. Dia dah dewasa, dia tak gila tapi dia terpaksa. Terpaksa, itu nama tergagah.
redahkah akan dia atau lidah? Okey. Dan lidah itu bersambung. Orang ni dah ke 10 pun kau buat diam. Aku kan faham belakang, aku sebelah kan. Bagus lah kau so jangan salah ke? Tengok TV ni. Syok dia nak. Macam belum balik. Belum balik. Mari saya bawa lagi. Dia belum balik. Belum balik. Kalau dia belum balik ni, dia tak dosa. Dosa dia buat tak kira. Tapi kalau dia buat pahala, dia kira pahala lah. Kita boleh naik kelas hari apa? Jumaat ni Saya rasa macam tak beratang lah. Sebab saya ada program saya boleh kat Dungun. Jumaat ni je. Saya pergi kat Dungun. Jadi saya rasanya saya tak sempat balik saya minta maaf lah. Dah ambil permit. Orang lah ambil kat permit. Tapi sekarang dah tak ada permit, pergi je lah. Minggu depan Senin? Ada? Ada insyaAllah. Nanti tolong tanda, saya ingat, saya nak baca ni sampai habis dulu. Baca sampai habis, baru kita ikut giliran lah. Giliran kita penawar bagi hati dengan niat. Saya nak baca terus sampai habis. Ada berapa muka tu? 9 surat. Jadi ingat. Kalau dalam memang tak ingat. Kerja tu yang hilang. Dia macam habis dulu. Tapi orang sini biasa duduk pondok kan. Ustaz. What are you talking about? Kita nak baca Jawi ni. 3 layar jadi kan? Mana 3 layar? Orang 10 layar. Stapler tu terbuka tu. Tahun 2018. Ada lagi 3 layar, orang 10 layar. Betul lah, betul. InsyaAllah, nanti tanda kat situ tau. Apa? Tanda tak? Tanda tak buat berhenti? Kaedah tanda tak? Latihan buat berhenti? Ramai tak ada cikgu, siapa nama cikgu tu? Chinese. Oh ada, Allah. Pakai mask tak nampak cikgu. Siapa lagi? Ada berapa orang lagi tak ada. Dulu geng botol warna-warna pun ramai tak ada. Ramai tak ada. Tak apalah, siapa ada. Atau mungkin dia duduk tengok live pun tak apa. Ada masalah kan. Tak sihat, dia jaga mak ke, tak apalah. Fobia. Covid. Mungkin juga. Saya sebab online ni kan. Saya tak tinggal online ni. Saya pergi bersurau, saya dah batalkan kelas tau. Bersurau dengan masjid, saya kata saya tak boleh ngajar lagi lah. Saya minta cari ganti lah. Sebab saya nak kena pengetahuan yang online ni kesian. Kalau saya ikut saja, saya tak ada rehat pun satu hal, saya pun tak ada masa lah. Jadi saya ijaz sana, ijaz sini, ijaz sana, ijaz sini, begitulah. Ada orang ni ramai. Macam malam ni 200 lebih. Dia ramai. Kita pun tak berhati lah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua, terima kasih. Wabillahi alam.
الحمد لله 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 الحمد